Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Dah ada 12 orang. 14 kita mula je lah. Okey, hari ni Fadil tadi cikgu nampak dia awal hari ni. Dia yang pertama cikgu nampak dia. Semangat ke Fadil nak belajar? Dia dah insaf cikgu. Okey, siapa yang boleh buka kamera tu, buka kamera Okey, kita mulakan pelajaran kita dengan bacaan doa oleh Fadil lah. Fadil? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, amin. Okey, tak apa. Nasihin tak apa, tak dapat buka. Okey, dah bersedia dah nak belajar hari ni? Dah. Dah. Okey. Sebelum kita nak mulakan pelajaran, cikgu nak main teka-teki dululah dengan awak. Kita main teka-teki. Boleh. Awak kena pecahkan satu kod rahsia ni. Sekejap Okey, nampak skrin? Nampak. Okey. Okey, jadi awak kena pecahkan kod rahsia ni untuk mengetahui hari ni kita nak belajar apa. Okey, cikgu bagi masa. Siapa dah dapat jawapan boleh bagi tahu. Binaan frasa cikgu. Okey, betul. Jadi, hari ni kita nak belajar apa? Binaan frasa. Binaan frasa. Okey. Jadi, hari ni kita akan belajar binaan frasa. Minggu lepas kita dah belajar tentang susunan konstituen antara subjek dan predikat kan? Jadi minggu ni kita akan belajar apa itu frasa. Cikgu yakin frasa ni awak dah pernah belajar dah. Masa kat tingkatan 1 lagi dah belajar frasa tu apa. Okey, nampak slide? Nampak? Nampak. Okey. Okey, jadi kita teruskan dengan pengertian frasa. Okey, frasa ni apa? Frasa ni ialah satu binaan yang terdiri daripada sekurang-kurangnya satu perkataan yang berpotensi untuk diperluas menjadi unit yang lebih besar. Dia satu perkataan boleh berkembang menjadi satu perkataan lagi. Sebagai contoh, perkataan kereta dikatakan frasa kerana berpotensi untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih. Tengok ni kereta. Ini dipanggil satu frasa. Yang seterusnya kereta baharu. Masih juga dikatakan frasa. Samalah sampai sebuah kereta proton saga baharu abang saya itu. Jadi ni dia adalah frasa. Frasa ini merupakan satu perkataan yang boleh berkembang. Kalau satu perkataan pun dikira sebagai frasa. Okey, jelas?
Jelas. Jelas Okey, kita Jelas. tengok pada ciri-ciri frasa. Okey, yang pertama, apa ciri dia? Iaitu berpotensi untuk diperluas macam cikgu cakap tadi lah. Okey, frasa ni dia dikenali juga sebagai inti inti tu maksud dia apa? Lebih kurang macam subjek lah tapi dia bukan subjek dia dipanggil inti. Jadi inti frasa dapat diperluas dengan menambah perkataan yang menerangkan inti tersebut. Sebagai contoh kain. Kain tu inti lah. Jadi daripada kain tu kita boleh tambah ayat lain untuk menerangkan inti tu. So sebagai contoh sehelai kain batik. Kita perkembangkan lagi. Sehelai kain batik Jawa. Faham Okey, yang kedua. Yang tadi kita lihat dia berpotensi untuk diperluas. Yang kedua, frasa boleh menjadi sebahagian daripada frasa yang lain. Contohnya ini satu frasa lah ni. Rumah baharu abang saya. Tapi dia boleh dibahagi kepada frasa lain. Contoh, rumah baharu satu frasa, abang saya satu frasa. Okey, kita nak bahagikan frasa ni kepada frasa yang lain kan? Kita nak bahagikan frasa ni mengikut apa? Siapa tahu? Mengikut apa kita nak bahagikan frasa ni sebenarnya? Frasa ni ada nama bila kita dah bahagikan. Contohnya? Frasa nama. Pandai. Kita boleh bahagikan dia kepada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif, frasa sendi nama. Macam tu lah. Nama. Okey, contoh dia ni. Frasa rumah baharu abang saya terdiri daripada dua frasa. Iaitu frasa rumah baharu dengan frasa abang saya. Nanti kita akan belajar ini frasa apa dan ini frasa apa. Hubungan antara kedua-dua frasa itu dapat digambarkan seperti raja di atas lah. Ni. Kita bahagikan kepada dua frasa. Yang ketiga, frasa tidak mengandungi subjek dan predikat. Dia memang tak ada subjek dan predikat. Dia cuma ada inti dan penerang. Contohnya baju merupakan inti. Merah ni merupakan penerang lah. Baju itu warna apa? Baju itu warna merah. Tapi kita tak boleh panggil itu sebab dia kan tak ada subjek dan predikat. Kita cuma bagi ayat baju merah. Okey, itu adalah 3 ciri dia lah. Yang pertama iaitu berpotensi untuk diperluas. Frasa boleh menjadi sebahagian daripada frasa yang lain. Ada frasa nama, frasa adjektif dalam ayat tu. Yang ketiga, frasa tidak mengandungi subjek dan predikat tetapi dia mengandungi inti dan penerang. Okey, binaan frasa. Binaan frasa ialah urutan kata dalam frasa. Terdiri daripada inti dan diikuti oleh penerang. Okey, apa tu inti? Inti ni unsur yang diberikan penumpuan makna dan mewakili seluruh frasa itu dari segi makna. Maksudnya dia watak utama lah dalam makna yang kita nak beri tu. Contohnya, bapa budak itu. Bapa ni adalah inti dia. Bapa ni inti kepada budak tu lah. Penerang. Terdiri daripada satu perkataan atau sekumpulan perkataan yang memberikan maklumat lanjut tentang inti. Maksudnya dia penerang. Dan nama pun penerang. Dia masihlah menerangkan inti. Contoh dia, seluar. Seluar ni inti lah. Penerang dia seluar sukan. Boleh juga kita cakap seluar apa? Seluar tidur. Seluar pendek, seluar panjang. Macam tu panjang, pendek semua tu adalah penerang. Contoh lain, kuning. Inti dia kuning dan penerang dia langsat. Kuning langsat. Okey, kuning langsat ni biasanya kita merujuk kepada apa? Siapa tahu? Warna kulit. Warna kulit kan. Kuning langsat. Lagi apa? Biru muda. Muka Putih biru susu. muda? Adakah muka biru muda? Tak, ni cikgu cakap merujuk kepada muka. Perumpamaan. Putih susu. Putih susu, boleh jugalah. Lagi satu apa biasanya? Hitam Hitam legam. hitam legam boleh, hitam manis boleh Macam hitam manis. Okey, ini adalah jenis-jenis Ada. frasa yang ada dalam frasa lah, iaitu frasa nama, FN, frasa kerja, FK, frasa adjektif, FA dan frasa sendi nama, FS ataupun kita boleh sebut sebagai FSN. Okey, kita lihat frasa nama. Frasa nama ni dia samalah macam kata nama ni, tapi biasanya kata nama adalah sebuah perkataan je. Tapi
frasa nama ni frasa dia boleh berkembang Okey, dia punya maksud dia frasa nama berfungsi sebagai subjek ayat dan juga boleh berfungsi sebagai objek yang hadir sesudah kata kerja transitif dalam frasa kerja. Objek kan kita dah pernah belajar objek mestilah terdiri daripada apa? Objek mestilah apa? Objek mestilah kata nama. Objek ni kan hadir masa dalam kata kerja transitif yang kita dah pernah belajar dulu kan. Dia sebagai penerang lah contohnya. Tapi objek ni mestilah dalam kata nama. Tak boleh kata lain. Okey, inti ni terdiri daripada, inti untuk frasa nama ni terdiri daripada kata nama tunggal, kata nama terbitan dan kata ganti nama. Contoh dia rumah batu. Ni adalah kata nama tunggal rumah batu. Kedua-dua ni kita boleh lihat dia merupakan kata nama dan berkembang menjadilah frasa nama. Pengurus syarikat, kata nama terbitan pengurus ni. Patutnya apa? Kalau kata dasar dia apa? Urus. Urus jadi bila kita tambah terbitan peng jadilah pengurus syarikat. Yang ketiga iaitu kata ganti nama. Kami semua. Kami ni merujuk kata ganti nama. Okey, yang kedua, frasa kerja. Intinya terdiri daripada kata kerja. Daripada frasa kerja tak transitif, frasa kerja transitif dan frasa kerja pasif. Contoh dia, bermain di padang. Frasa kerja tak transitif. Mesti awak ingat lagi ke tak ni? Kata kerja tak transitif, kata kerja transitif ni. Ingat. Ingat Okey, kalau tak ingat nanti boleh baca lagi. Okey, contoh yang kedua, menerima hadiah. Iaitu frasa kerja transitif. Yang ketiga, dikemas oleh Faiz. Kita boleh nampak lah. Ini merupakan frasa kerja pasif sebab di dengan oleh. Okey, frasa adjektif. Intinya terdiri daripada kata adjektif. Contohnya, baik, baik sungguh, masih baik lagi, amat baik sekali, macam tu Okey, kalau frasa adjektif ni kita boleh biasanya frasa adjektif atau kata adjektif ni dia disertakan dengan apa? Siapa kawan baik dia kalau nak sertakan dalam ayat tu? Sungguh sekali. Sungguh sekali Kata tu penguat. kata apa? Pandai. Dia adalah kata penguat. Ingat kata penguat ni merupakan kawan baik kepada frasa adjektif. Tak boleh terpisah. Okey, yang terakhir iaitu frasa sendi nama ataupun FS. Terdiri daripada satu kata sendi nama yang diikuti frasa nama yang menjadi pelengkap kepada kata sendi nama. Maksudnya, kata sendi nama tu mesti disertakan dengan frasa nama barulah dia menjadi frasa sendi nama. Kalau tak, dia hanya jadi kata sendi je lah kalau ada kata sendi saja. Contoh dia, ke rumah kosong itu. Ke ni kata sendi, frasa sendi lah. Sebab dia boleh berkembang. Rumah ni merupakan frasa nama. Rumah kosong itu. Ke belakang rumah kosong itu. Okey, jelas setakat ni? Jelas. Ada apa-apa soalan nak tanya? Jelas. Tak. Enggak ada. Tak ada Okey, kalau tak ada, kita lihat pula kepada kesalahan bahasa. Ngantuk tak semua ni tengah hari ni? Tak. Okey, nampak tak? Nampak. Kita lihat contoh kesalahan umum penggunaan frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Okey, kita lihat pada frasa nama. Okey, ini adalah ayat yang salah lah, penggunaan frasa yang salah iaitu beberapa orang pekerja. Sepatutnya kena beberapa orang pekerja. Kenapa beberapa orang pekerja ni salah? Sebab apabila kata bilangan yang menunjukkan makna jamak digunakan, kata nama itu tidak boleh digandakan. Apa maksud dia?
Maksud dia beberapa ni dah merujuk kepada beberapa orang lah. Jadi kita tak perlu letak beberapa orang pekerja-pekerja. Nanti dia akan menjadi ayat yang lewah. Okey, yang seterusnya kita lihat yang ni lah, baju-bajunya cantik-cantik belaka. Itu adalah salah. Yang betulnya bajunya cantik-cantik belaka. Kenapa? Jadi kita lihatlah penjelasan dia. Apabila kata adjektif dalam sesuatu ayat itu digandakan, kata nama dalam ayat tersebut tidak perlu digandakan lagi. Hal ini dikatakan demikian kerana kata adjektif yang digandakan sudah membawa maksud jamak. Sebaliknya, jika kata nama digandakan, kata adjektif tidak perlu digandakan lagi. Maksud dia, kalau kita dah kata nama ni dah digandakan, untuk kata adjektif ni tak perlu ganda. Kalau nak gandakan kata adjektif ni, gandakan saja kata adjektif ni, tapi jangan gandakan kata nama. Contohnya macam ni lah, baju-bajunya cantik-cantik belaka ataupun baju-bajunya cantik belaka. Faham? Faham. Jelas Okey, yang seterusnya kita tengok kepada frasa adjektif. Pemandangan di kampungnya indah sekali. Ini salah. Kenapa salah? Sepatutnya pemandangan di kampungnya indah sekali. Kata penguat sekali mestilah diletakkan di belakang kata adjektif. Sebab apa? Sebab sekali ni merupakan kata penguat di belakang. Kata penguat belakang. Jadilah pemandangan di kampungnya indah sekali. Okey, kita lihat kepada frasa kerja. Pasukan bola sepak Selangor bertemu pasukan bola sepak Perlis dalam perlawanan akhir Piala Malaysia. Jadi apa yang salah ni? Frasa kerja patutnya pasukan bola sepak Selangor bertemu dengan pasukan bola sepak Perlis dalam perlawanan akhir Piala Malaysia. Dalam konteks ini, kata sendi nama dengan wajib digunakan untuk membentuk frasa kerja tak transitif berpelengkap. Ni kita kena lihat balik pada nota frasa kerja tak transitif berpelengkap. Okey. Yang seterusnya, frasa sendi nama di arus masa. Kenapa salah? Patutnya pada arus masa. Kenapa? Penggunaan kata sendi di tidak boleh digunakan untuk masa, waktu dan zaman. Arus masa ni merupakan zaman lah, peredaran masa kan. Jadi kita kena letak pada. Okey. Okay, setakat ni jelas? Jelas. Kalau jelas, kita baca pantun. Sebab hari ni kita akan belajar tata bahasa dan merangkap sekali dengan seni bahasa. Baik, Ibu. Okey, nampak tak skrin? Nampak. Nampak ni adalah sajak sayangi bahasa dan sastra. Okey, cikgu baca dululah. Tapi kita baca dengan muzik. Cikgu baca dulu, nanti cikgu panggil lah siapa yang bertuah untuk baca sajak. Mendeklamasikan sajak. Yang lain lambat ke? Dengar tak? Okey, jadi kalau macam ni masih dengar ke tak? Masih dengar. Masih dengar dan awak nampak slide apa? Sajak Okey. Kau sayangi bahasa ibunda, warisan tradisi, tandingan tiada. Jangan dibiarkan bahasa dipersenda,
agar martabatnya kekal di persada. Bahasa ilmu, bahasa komunikasi menjadi wahana maju generasi. Santun diujar pelbagai variasi, selisih faham mampu diatasi. Sastra pula penyambung wacana, syair gurindam, alunan pesona. Teramat gah di mana-mana, di bumi tercinta, di pentas buana. Kita pertahankan warisan bangsa, pusaka berharga terus perkasa. Bahasa dan sastra sanjungan Nusa berkembang mekar di arus masa. Okey. Dah dengar dah? Okey. Dah. Jadi, siapa Dah. nak baca? Sudah. Siapa nak baca? Tak nak? Okey, tak nak. Kita pilih nama lah. Alah, Boleh. kita santai-santai je. Okey, nampak kan skrin? Nampak. Okey, kita pilih siapa yang bertuah. Okey, ada seorang yang bertuah. Wana. Wana? Okey, Wana nak muzik ke tak nak muzik? Ha? Nak muzik. Okey, nak muzik. Kita buka balik. Okey, baca yang pertama ni. Kita cikgu tak nampak. Tak nampak? Dah nampak dah. Okey. Sayang bahasa tandingan tiada, tapi biarkan bahasa kekal di persada. Okey. Bagus, Wana. Yang lain dengar tak? Tadi cikgu baca line tak okey ke? Okey. Okey. Dengar. Ya. Okey je. Okey, kita tengok. Bagus, Wana. Cuma malu-malu sikit lah. Tak apalah. Okey, kita pergi kepada rangkap yang kedua. Kita pilih lagi nama. Siapa ni? Nasihin. Okay, Nasihin boleh? Nak muzik ke tak nak muzik? Boleh cikgu. Tapi lain takut sikit lah. Line tak okey? Tak apalah. Takut sikit-sikit lah. Tapi saya cuba. Boleh ke? Okey, kita cuba Okey, jelas tak? Nasihin. Baca yang mana ke? Ni bahasa ilmu. Bahasa ni bahasa komunikasi menjadi santun diujar berbagai variasi faham. Okey. Bagus. Okey. Yang seterusnya. Kita pilih. Okey. Hampir-hampir je Farish kena. Okey, Khairiyah. Khairiyah boleh? Cikgu. Khairiyah dah cantik dah hari ni. Okey, kita bacalah. Yang ketiga. Oh, lupa. Nak muzik ke? Nak cikgu. Nak barulah feeling kan. Okey.
Rasa pula penyambung wacana. Syair gurindam sekali mempesona. Selamat dah di mana-mana di bumi tercinta. Okey dah. Bagus tapi macam pantun sikit lah. Tapi tak apalah. Okey. Yang rangkap terakhir sekali. Siapa yang bertuah? Okey, Yasmin. Yasmin ada tak? Yasmin? Ya, cikgu. Yasmin ada. Okey. Baca. Yang ni kita pertahankan. Kita pertahankan warisan bangsa. Pusaka berharga terus berdasar. Terus tenang dan berkembang. Harus Okey. Okey. Jadi macam-macam ragam ataupun macam-macam cara awak deklamasi sajak kan. Selamatlah siapa yang tak kena ni. Tak apa, nanti kita kena benda yang lain pula. Alhamdulillah. Okey, tadi kan kita dah belajar frasa. Jadi dalam sajak tadi ada frasa nama dan frasa dan lain-lain lah. Jadi kita akan kena pasti frasa-frasa tersebut. Nampak tak? Ke kecil? Nampak. Okey. Ni ada dah jadual. Tapi kita buat bersama-sama ya. Kita kenal pasti bersama-sama. Okey, frasa nama untuk yang rangkap pertama ni. Okey, cikgu bagi teruslah. Kau sayangi ni. Kau sayangi ni merupakan frasa apa? Awak rasa? Frasa adjektif Frasa adjektif. Okey, sebenarnya dia dan merupakan nama. frasa kerja. Sebab apa frasa kerja? Okey, kalau sayangi saja barulah kita boleh cakap dia merupakan kata adjektif. Tapi disebabkan perkataan kau sayangi ni bersambung, jadi terdapat unsur kata kerja kat situ, frasa kerja kat situ. Faham? Jadi dia merupakan frasa kerja Kerja. Okey. Jadi yang seterusnya, bahasa ibunda. Bahasa ibunda merupakan frasa apa awak rasa? Rasa nama? Nama. Pandai. Dia merupakan frasa nama. Kita boleh lihatlah. Dia memang frasa nama sebab bahasa kata nama, ibunda pun kata nama. Okey, yang seterusnya, warisan tradisi. Frasa apa tu? Rasa nama. Okey, dia masih lagi frasa nama. Okey, tandingan tiada ni tak adalah. Yang seterusnya, jangan dibiarkan. Rasa. Jangan dibiarkan. Kerja. Dia merupakan frasa kerja. Sebab apa dia frasa kerja? Sebab dia ada perkataan jangan. Sebab dia ada unsur jangan, dan lagi satu yang paling utama dan paling ketara adalah imbuhan di dengan kan. Kan dengan di ni merupakan kata kerja punya imbuhan Ingat lagi tak? Kan dan di. Okey. Yang seterusnya, martabatnya. Kata apa tu? Frasa apa tu? Rasa nama. Rasa. Rasa kerja. Frasa kerja. Nama. Frasa nama. Frasa nama. Sekejap
Okey, martabat ni merupakan frasa nama. Sebab apa? Sebab ada imbuhan nya dan martabat tu merupakan kata nama lah. Okey, dipersada. Frasa apa? Frasa kerja. 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 Frasa kerja. Kerja. Frasa nama. Nama. Frasa apa? Di. Kerja. Di frasa apa? Kata sendi. Frasa sendi. Frasa sendi nama. Pandai. Dipersada merupakan frasa sendi nama. Sebab ada apa? Di ni kata sendi. Tak nampak ke? Okey, maju ni. Maju merupakan apa? Frasa apa? Adjektif. Adjektif. Okey, pandai. Dia merupakan frasa adjektif. Nida dah ada belum? Okey. Kenapa frasa adjektif? Dia merupakan sesuatu sifat lah. Maju, mundur. Ya? Mampu diatasi. Frasa kerja. Frasa kerja. Frasa kerja. Frasa kerja. Sebab apa? Ada imbuhan di dan mampu diatasi ni pun kita dah boleh gambarkan dia merupakan kata kerja. Mampu, kemampuan Okey, yang seterusnya penyambung wacana. Pe. Imbuhan apa pe? Kerja. Imbuhan pen. Apa? Frasa nama. Lupa ke? Jadi dia adalah frasa nama. Pen ni merupakan kata imbuhan kata nama. Kalau kata kerja apa? Men, di, semua itulah kan? Okey. Syair gurindam. Syair gurindam, alunan pesona. Apa? Frasa nama. Frasa nama. Frasa nama. Frasa nama warna ungu. Okey, teramat gah. Frasa adjektif. Frasa adjektif. Warna hijau. Okey. Yang seterusnya, di mana-mana. Frasa? Frasa sendi nama. Pandai. Frasa sendi nama. Di bumi tercinta. Frasa. Okey. Di bumi tercinta di pentas berwarna. Frasa? Frasa sendi nama. Okey, pandai. Frasa sendi nama. Kita pertahankan. Frasa kerja. Kita jangan confuse dengan imbuhan dia. Dia merupakan frasa kerja sebab terdapat kita. Kita pertahankan merupakan suatu perbuatan Faham? Faham. Okey, seterusnya pusaka berharga. Pusaka berharga. Frasa nama. Okey, frasa nama. Okey, terus perkasa. Terus perkasa. Frasa kerja. Frasa kerja. Frasa kerja. Frasa kerja. Okey. Bahasa dan sastra Sanjungan Nusa. Frasa nama. Frasa nama. Frasa nama warna apa tadi?
Purple. Okey. Berkembang. Berkembang mekar. Frasa kerja. Frasa kerja. Frasa kerja. Tapi kalau mekar sahaja, Adjektif. adjektif Frasa adjektif. Okey, di arus masa. Frasa sendi nama. Sendi nama. Okey, ini adalah secara rawak kita dah bahagikan dia. Okey, jelas tak sekarang ni maksud dia? Kita boleh bahagikan kan? Jelas. Kita dah boleh bahagikan di mana satu frasa nama, frasa kerja dan frasa adjektif. Okey, seterusnya kita pergi ke latihan kendiri. Ada beberapa ni, jadi awak kena nyatakanlah yang frasa yang berwarna biru dan bergaris ni sama ada dia frasa nama, frasa kerja dan frasa adjektif ataupun frasa sendi nama. Okey, macam mana siapa yang nak jawab ni, kita akan pilih. Kita akan pilih nama lagi. Jangan risau, yang dah jawab tadi memang cikgu dah buang nama dia awal-awal dah. Buat tadi kan. Jadi selamatlah. Okey, nampak roda ni? Nampak. Untuk soalan yang pertama. Untuk soalan yang pertama, Hamizah seorang yang bertuah. Okey, apa jawapan dia, Hamizah? Kami akan melancong ke negara Jepun pada bulan depan. Jadi dia frasa apa ni? Frasa kerja cikgu. Pandai. Dia merupakan frasa kerja. Kenapa kita kata dia frasa kerja? Melancong. Sebab ada melancong. Lagi satu, kata kerja ni dia boleh disertai dengan kata akan ni kata apa? Kata Gramatis penguat. Kata bantu. bantu. Aspek. Jadi kata kerja ni boleh disertai dengan kata bantu aspek. Jadi dia merupakan frasa kerja. Okey. Yang kedua, soalan kedua. Okey, Ulfah. Okey, Ulfah jawab nombor 2 ni. Keluarga Encik Ahmad ke Kota Baru dengan menaiki kapal terbang. Jawapan dia apa? Frasa nama. Ya? Frasa nama. Apa cikgu tak dengar? Frasa nama. Frasa nama ke Kota Baru. Ke tu kata apa? Kata sendi. Kata sendi nama. Kata sendi nama. Jadi dia merupakan frasa apa? Frasa sendi nama. Frasa sendi nama. Sebab ada ke dan Kota Baru ni merupakan kata nama. Faham, Ulfah? Okey. Yang ketiga, soalan yang ketiga. Okey, Ainur Nazifah. Ya ke? Ainur? Nadia. Okey, baca ni. Baca pula jawab ni. Baju yang dipakai oleh syuhada itu sangat tebal kerana dia tidak tahan akan cuaca yang sangat sejuk. Jadi dia merupakan frasa? Frasa adjektif. Kenapa frasa adjektif? Sebab dia ada tebal. Lepas tu dia diikuti kata penguat. Pandai. Dia merupakan tebal ni sifat sesuatu benda lah. Baju tu tebal. Sangat ni kata penguat. Jadi dia maka terhasillah frasa adjektif. Okey, yang keempat.
Ada 2 je lagi ni. Okey, Iqbal. Iqbal ada ke tak ada Iqbal ni? Iqbal ada? Ada you ada. Okey, ada. Oh, Iqbal rupanya Iqbal Pablo. Sebelum ni Pablo Jago kan? Okey, jawab ni. Kebanyakan nelayan tidak dapat turun ke laut pada musim tengkujuh. Jawapan dia apa? Jawapan dia Frasa apa? yang laut tu. Ke laut ni. Rasa kerja tu. Frasa kerja ke laut. Ke tu kata apa? Laut tu kata apa? Sendi. Sendi nama. Kata sendi nama. Sendi nama. Jadi terhasillah frasa sendi nama. Sebab ke ni kata sendi. Laut ni kata nama. Jadi ni merupakan frasa apa Iqbal? Rasa sendi nama. Frasa sendi nama. Faham you? Faham. Okey, bagus. Okey, untuk soalan yang terakhir. Siapa agak-agaknya yang paling bertuah ni? Faiz. Okey, Faiz ada tak? Faiz? Saya cikgu. Faiz. Okey, jawab soalan nombor 5 ni. Kejohanan sukan sekolah kami yang diadakan pada minggu lepas sungguh meriah sekali. Jadi untuk yang warna biru ni, kejohanan sukan sekolah kami merupakan frasa apa? Rasa nama you. Frasa nama. Sebab apa? Sebab kejohanan merupakan kata nama, sukan sekolah kami merupakan kata nama. Jadi terhasillah frasa nama. Okey, dah faham belum? Tengok balik tadi. Faham. Faham. Ini tadilah kita dah buat ni. Okey, jadi hari ni kita belajar tentang frasa nama kan. Ada macam mana binaan frasa nama berlaku, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Dari situ awak boleh lihatlah macam mana pembahagian-pembahagian frasa dilakukan. Setakat ni faham ke tak? Ada apa-apa soalan? Faham. Untuk awak lebih mahir, awak kena belajarlah mengulang kaji sendiri. Macam tu Okey, cukuplah untuk hari ni. Tapi cikgu nak bagi tahu untuk hari Khamis kan kita ada online kan. Esok kita offline. Untuk hari Khamis ni cikgu nak buat satu tugasan berkumpulan. Jadi cikgu dah bahagikan kumpulan dah. Cikgu bahagikan ada 6 kumpulan. Jadi cikgu bahagikan kepada 3 orang. Ada lelaki dan ada perempuan dalam kumpulan tu. Jadi apa yang awak kena buat? Awak kena menghasilkan satu inovasi tentang bahan buangan ataupun bahan alam sekitar lah. Contoh bahan buangan apa? Botol, sabun basuh yang dah habis tu. Lagi apa? Tin-tin kosong. Bekas telur kan? Lagi banyak lagi lah. Jadi cikgu nak awak hasilkan satu inovasi dia. Jadi memandangkan macam sukar kan untuk awak hasilkan sebab tak boleh berjumpa kan. Tapi awak buat je lah, cuma tak perlulah macam nak terlampau teliti. Inovasi awak tu cukuplah cikgu nampak apa yang awak hasilkan tu dan boleh beri satu inovasi. Lepas tu untuk hari Khamis ni kita akan buat pembentangan lah. Pembentangan, satu kumpulan dalam 3-4 minit macam tu je. Semua orang kena bercakap. Dalam tiga-tiga kena bercakap.
Okey, awak salin soalan apa yang cikgu akan apa yang awak akan terangkan. Okey, untuk soalan yang pertama. Apakah inovasi yang ahli kumpulan anda hasilkan? Apakah inovasi yang ahli kumpulan anda hasilkan? Tak apa, nanti cikgu bagi lagi dalam grup Okey, yang kedua. Ceritakan secara ringkas cara pembuatannya. Ceritakan secara ringkas cara pembuatannya. Okey, soalan yang ketiga. Apakah manfaat yang boleh diperolehi daripada inovasi ini? Yang boleh diperolehi daripada inovasi ini. Okey, untuk soalan yang pertama tadi cikgu ulang Apakah inovasi yang ahli kumpulan anda hasilkan? Yang kedua, ceritakan secara ringkas cara pembuatannya. Dan yang ketiga, apakah manfaat yang diperolehi daripada inovasi ini? Jadi untuk yang soalan pertama tu, apakah inovasi? Awak kena terangkanlah awak buat inovasi apa dan tunjukkan bahan inovasi awak tu. Tak perlulah terperinci tapi kalau awak nak buat terperinci pun okey juga. Tapi cikgu tak nak susahkan awak. Cuma cikgu boleh nampaklah apa inovasi yang awak buat tu. Okey, yang kedua yang ceritakan secara ringkas macam mana cara awak hasilkan, awak dapat mana benda tu. Lepas tu macam mana awak buat, macam tu lah. Okey, yang ketiga, manfaat apa yang boleh awak perolehi. Kalau dibuang saja, kalau tak dibuang apa yang awak diperolehi lah daripada apa manfaat dia, apa kegunaan dia. Macam tu. Jelas? Okey, untuk ahli kumpulan. Okey, ahli kumpulan. Kumpulan yang ni cikgu tak bahagikan lagi siapa yang bentang, cuma cikgu bahagikan kumpulan 1 macam tu je lah. Ke nak terus kumpulan 1 ni kumpulan yang bentang dulu? Terus. Terus tak apa pun kan. Okey, kumpulan Tak apa. pertama. Dengan betul-betul kumpulan pertama Ikram, Ulfah dan Fasihah. Ikram, Ulfah, Fasihah. Dapat? Dapat. Okey, yang kedua, kumpulan kedua. Nasihin, Yasmin dan Fadil. Yasmin diapit lah oleh teruna-teruna ataupun jejaka. Okey, Nasihin, Yasmin dan Fadil. Okey. Dapat cikgu. Dapat Okey, kumpulan ketiga. Farish, Wana. Wana dengar tak? Dengar cikgu. Okay. Farish, Wana dan Aino. Okey, Farish, Wana, Aino. Wana, Aino jangan bully Farish pula. Ke Farish yang bully ni? Jangan Farish yang bully nanti cikgu. Okey, kerjasama lah Okey, kumpulan 4. Faiz, Hamizah, Akmal. Saidatul Akmal. Faiz, Hamizah dan Saidatul Akmal. Dapat? Dapat. Okey. Kumpulan 6. Kumpulan terakhir lah. Hairul, Nuzha dan Noris. Dapat? Hairul, Nuzha dan Noris. Jadi dalam kumpulan ni ada 3 orang. Awak bincanglah kan ada 3 soalan cikgu bagikan. Bagikan siapa nak jawab nombor 1, siapa nak jawab nombor 2, siapa nak jawab nombor 3. Pastikan semua orang buat kerja dan pastikan semua orang bercakap. Sebab cikgu nak dengar awak bercakap lah. Ya, Ajmal? Nama saya tak ada.
Oh, tadi terus Nama kepada kayaknya kumpulan 6 Okey. Sorry. Okey, kumpulan 5 tadi. Iqbal, Khairiah, Ajmal. Okey cikgu. Okey. Iqbal jangan bully pula. Okey. Itulah kumpulan dia. Jadi bersedialah. Kita ikut kumpulan ni terus Kumpulan 1, kumpulan 2. Kumpulan 1 Ikram, Boleh. kumpulan 2 Nasihin, kumpulan 3 Farish, kumpulan 4 Faiz, kumpulan 5 Iqbal dan kumpulan 6 Hairul. Dapat? Semua buat kerja Dapat. Jangan Jangan lepas tangan. Siapa lepas tangan bagi tahu cikgu. Baik, Cikgu. Cikgu biarkan dia buat Baik, seorang-seorang. Cikgu. Okey. Itu bukan lagi dah kau. Ada apa-apa soalan Cikgu, Faiz? saya nak tanya. Siapa nak tanya? Cikgu, saya nak tanya, Cikgu. Tak ada tu. Ha? Okey, tak ada. Nasihin nak tanya, Cikgu. Fariz tanya apa? Nasihin nak tanya. Bukan, Nasihin nak tanya. Oh, Nasihin nak tanya. Saya, Cikgu. Inovasi tu buat apa tadi, Cikgu? Saya tak dengar. Okey, Sebab, inovasi tu. terkeluar. Lain slope. Inovasi tu awak buat satu inovasi lah tentang alam sekitar pula, bahan buangan. Contohnya macam plastik tu kan, apa inovasi yang awak nak buat? Botol plastik tu awak nak buat apa, dia jadi apa untuk lebih kreatif. Satu inovasi lah yang kita boleh dapat manfaat daripada tu. Faham? Nasihin? faham. Faham, Cikgu? Faham ada banyak kan, awak boleh lah buat pencarian dekat laman sesawang semua kat Google. Okay, jadi lagi ada apa soalan lagi? Satu kumpulan 3 atau 4 minit macam tu lah. Secara ringkas tapi padat dan menggunakan ayat yang gramatis lah. Ayat yang betul, ayat standard. Boleh? Setuju tak dengan kumpulan ni? Ke ada yang bermasam muka, bermusuh-musuhan ni? Adakah? Setuju. Yasmin ada gaduh dengan Fadil tak? Mana tak setuju? Tak ada, Cikgu. Okey. Yasmin tak ada gaduh kan dengan Fadil? Fadil ada tak dalam ni? Sedok ya. Okey. Okey, itu sajalah untuk hari ni. Sebelum tu kita isi kehadiran. Sebab cikgu nak tengok tahap penguasaan awak Sebab kalau kehadiran biasa tu tak ada tahap kefahaman. Okey. Yasmin tadi tak dengar suara cikgu ke? Okey. Isi kehadiran tu Okey, dah. Dah. Soalan? Sudah. Tak ada. Okey, kalau ada nanti WhatsApp je Okey, sekian itu saja. Baik cikgu. Terima kasih. Jaga diri. Cikgu. Okey, jaga diri. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Cikgu. Sama-sama.